Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudara moderator, seterusnya kepada pihak penganjur Doa 20 Gading, muslimin muslimat yang mengikuti pengajian kitab Minhajul Talibin pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah, kita dapat sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin yang tertangguh beberapa minggu kerana hal-hal yang tidak dapat dielakkan. Jadi kita mengharapkan dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita, memberi taufik kepada kita, mengurniakan kepada kita keikhlasan di dalam pengajian kita. Kerana apabila ada keikhlasan, insya-Allah ada pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sembahyang ataupun berkenaan dengan sembahyang hari raya daripada kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, wa fi'luha bil masjid afdal. Jadi antara hak yang dibincangkan oleh ulama fiqh adalah di manakah tempat sembahyang hari raya. Sepakat ulama mengatakan sembahyang hari raya ni kita boleh buat di mana-mana. Sembahyang hari raya boleh kita buat di mana-mana tanpa disyaratkan masjid. Kita nak buat di masjid pun tak apa, nak buat di tempat lain daripada masjid pun tak apa. Hak tu berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Cuma hak yang berlaku khilaf di kalangan ulama-nya adalah tempat mana hak yang paling afdal. Hak tu berlaku khilaf. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, menurut pandangan mu'tamad, pandangan yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sembahyang Jumaat afdal buat di masjid berbanding buat di padang. Tapi dengan syarat masjid dapat menampung dan dapat memuat, dapat menampung ahli jemaah. Baik, jadi afdal buat sembahyang, bukan sembahyang Jumaat, silap. Afdal buat sembahyang hari raya. Baru tu. Afdal buat sembahyang hari raya di masjid. Sekiranya masjid dapat menampung ahli jemaah. Kerana dia afdal buat di masjid? Kerana masjid adalah sebaik-baik tempat. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Maka sebab itulah afdal buat di masjid. Sebab itulah kata Imam Nawawi, wa fi'luha bil masjid afdal. Dan mengerjakannya Jumaat di masjid itu adalah lebih afdal. Wa qil, kata qil. Maksudnya kata sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi pada muqaddimah kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi telah menyebut kepada kita istilah-istilah yang diguna oleh Imam Nawawi di dalam kitab Minhajul Talibin. Antaranya adalah perkataan qila menunjuk bahawasanya pandangan itu adalah pandangan yang dhaif, bukan pandangan mu'tamad. Kata sebahagian daripada ulama adalah bis-sahra'i lebih afdal. Maksudnya wa fi'luha bis-sahra'i afdal. Mengerjakan sembahyang hari raya di padang itu adalah lebih afdal berbanding dengan mengerjakan sembahyang hari raya di masjid. Illa li'udhrin, melainkan ketika ada keuzuran. Ketika ada keuzuran, barulah lebih afdal di masjid menurut pandangan yang kedua.
Contoh keuzuran hujan. Nah, sebagai contoh tu termasuk dalam keuzuran. Baik. Tapi pandangan mu'tamad, yang paling afdal adalah di masjid, kalau masjid dapat menampung ahli Jumaat. Hak yang berlaku khilaf, manakah yang lebih afdal di masjid ke di padang? Pandangan mu'tamad kata masjid, satu pandangan lagi kata di padang. Khilaf ni sebenarnya adalah pada selain daripada Masjidil Haram. Manakala Masjidil Haram, maka tidak ada khilaf, lebih afdal buat di padang, lebih afdal buat di Masjidil Haram berbanding buat di padang. Kerana para sahabat Rasulullah dan generasi yang datang selepas daripada sahabat, mereka mengerjakan sembahyang hari raya di Mekah, di Masjidil Haram, mereka tidak sembahyang di padang. Baik. Baik. Ketika mana sembahyang hari raya dilakukan di padang? Ketika mana sembahyang hari raya dilakukan di padang, maka di sana ada golongan-golongan yang lemah, yang tidak mampu untuk datang sembahyang hari raya di padang. Kerana padang ni dia di luar daripada kawasan kediaman, kawasan perumahan. Berbeza dengan masjid. Masjid ni didirikan di dalam kawasan perumahan. Kawasan yang berpenduduk. Manakala padang ni dia sembahyang di luar daripada kawasan kediaman orang. Maka bukan semua orang mampu untuk pergi ke padang. Ada orang tua, ada orang dorok-dorok. Maka kata ulama, وَيَسْتَخْلِفُ مَنْ يُصَلِّي بِالضَّعَفَةِ, dan yastakhlif, melantik pengganti, melantik khalifah. Siapa imam? Pemimpin dia melantik, dan pemimpin kan dia akan jadi imam sembahyang hari raya di padang. Maka ketika ada lagi orang yang tidak boleh pergi padang, maka ketika itu imam dia melantik seorang pengganti. Atau melantik penggantilah ia kembali kepada imam pemimpin. Man yusalli bid-dha'afah, akan mereka ataupun akan seorang yang sembahyanglah ia dengan orang-orang yang lemah. Orang-orang tua, orang-orang dorok, orang-orang sakit sikit-sikit, orang-orang yang pergi jalan padang. Maka imam melantik dia, melantik seorang yang menjadi imam kepada golongan tersebut. Buat di masjid. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa yadhhabu fi tariqin wa yarji'u fi ukhra. Ni antara perkara yang disunatkan pada hari raya. Dan pergilah ia seorang ke tempat sembahyang hari raya, sama ada di masjid ke ataupun di padang, nak kira lah. Fi tariqin, pada satu jalan, wa yarji'u, dan kembalilah ia, fi ukhra ay fi tariqin ukhra, pada jalan yang lain. Jadi ketika dia keluar daripada rumah dia untuk menuju ke tempat sembahyang hari raya, sama ada di masjid ataupun di padang, hak yang disunatkan kepadanya adalah jalan yang dia pergi lain daripada jalan dia balik. Jadi kalau dia pergi jalan lain, dia balik jalan lain. Hak tu hak sunat. Sebab benda sunat lagu tu kerana ittiba', kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau keluar sembahyang hari raya, Rasul menyalahi jalan. Jalan pergi dengan jalan pulang ke rumah, jalan yang berbeza. Ini disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata Sayyidina Jabir, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm 'id khalafa at-tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila adalah pada hari raya, Rasul menyalahi jalan. Jalan pergi kepada musalla, tempat sembahyang, lain daripada jalan balik. Maka apabila Rasul buat lagu tu, maka hukum dia adalah sunat. Nah, sebab tu dalam kitab dia kata wa yadhhabu fi tariqin wa yarji'u fi ukhra.
Baik. Seterusnya, wa yubakkirun nasu, dan yubakkir ni maksudnya tabakkir, maksudnya adalah keluar awal pagi oleh an-nas, oleh manusia, yakni ahli Jumaah. Ahli Jumaah yang ingin menunai sembahyang hari raya secara berjemaah, afdal dan sunat dia keluar awal pagi. Selepas daripada subuh, selepas daripada sembahyang subuh, terus dia datang ke masjid untuk mengerjakan sembahyang hari raya. Ataupun datang kepada tempat sembahyang hari raya di Padang untuk mengerjakan sembahyang hari raya. Jadi ahli jemaah yang selain daripada imam sunat keluar awal, sunat berkumpul awal. Manakala imam, wa yahdurul imamu waqta salatih, dan hadir oleh imam pada waktu sembahyangnya, sembahyang al-Eid. Kerana mengikut, kerana ittiba', kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah dalam hadis yang diriwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitri wal adha ila al-musalla fa awwal shay'in yabda'u bihi as-salat. Baik, Rasulullah dia keluar pada hari raya puasa, hari raya haji, ke tempat sembahyang hari raya. Awal-awal benda yang Rasul buat adalah sembahyang. Jadi terus siapa Rasul sembahyang. Jadi bermakna Rasul keluar lewat, Rasul keluar sampai pada waktu nak sembahyang. Siapa aja Rasulullah sembahyang. Jadi manakala sahabat keluar awal lagi. Sebab itulah sunat kepada ahli Jumaah keluar awal. Manakala imam sunat dia keluar pada waktu nak sembahyang. Baik. Katanya wa yu'ajjilu fil adha. Dia dalam masalah sembahyang hari raya Al-Fitr dan sembahyang sunat hari raya Al-Adha. Sembahyang sunat hari raya Al-Adha, sunat kita sembahyang awal. Manakala sembahyang hari raya Al-Fitr, sunat kita lewat sikit. Sunat kita lewatkan sedikit. Sebab apa? Sebab sembahyang hari raya Al-Fitr, sembahyang lewat sikit adalah untuk memberi ruang kepada ahli Jumaah, kepada orang Islam menunaikan zakat fitrah sebelum daripada keluar imam sembahyang hari raya bersama dengan manusia. Manakala hari raya Al-Adha, sunat sembahyang awal adalah kerana untuk memberi ruang kepada ahli Jumaah melakukan korban di awal pagi supaya siap pengurusan pelaksanaan korban, supaya siap awal. Okey, maksud dia begitu. Itu maksud wa yu'ajjilu fil adha, dan sunat dia menyegerakan fil adha pada sembahyang hari raya Al-Adha. Qultu, berkata oleh aku, kata Imam Nawawi. Dan pernah kita sebut sebelum daripada ni beberapa kali sebagai peringatan apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Muqaddimah, dalam Muqaddimah kitab Minhajul Talibin. Kalau Imam Nawawi kata qultu batu wallahu a'lam, isyarat kepada benda ni adalah benda yang cukup penting, benda yang mahal, benda yang berharga, yang tidak disebut oleh Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar. Qultu, berkata oleh aku, wa ya'kulu fi 'idil fitri qabla as-salah wa yumsiku fil adha. Sunat dia makan pada hari raya Al-Fitr sebelum daripada sembahyang. Sebelum daripada sembahyang makan dulu. Dan hak yang paling comel makan buah tamar, sebagaimana hak yang dilakukan
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu menyebut kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Rasul tidak keluar untuk sembahyang hari raya Idul Fitri sehinggalah Rasul makan beberapa biji buah tamar. Baik. Sebab itulah pada hari raya puasa sunat kita makan sebelum daripada kita keluar sembahyang hari raya. Wa yumsiku fil adha, dan menahang yakni anil akl, daripada makan, fil adha ay fi idil adha, pada hari raya adha. Maksudnya pagi hari raya adha tu makan selepas daripada sembahyang. Hari raya Idul Fitri makan sebelum daripada sembahyang. Hari raya Idul Adha makan selepas daripada sembahyang. Baik. Sebab dia buat begitu? Kerana itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya, daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawmal fitri hatta yut'im wa la yut'im yawmal adha hatta yusalli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda nak tengok bagi sekejap. Sekejap anda nak tengok bagi. Jadi dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi daripada Sayyidina Buraidah, kata Sayyidina Buraidah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawmal fitri hatta yat'am, bukan yut'im, hatta yat'am, wa la yat'amu yawmal adha hatta yusalli. Rasulullah tidak keluar pada hari raya Idul Fitr sehingga dia makan dulu, dan dia tidak makan pada hari raya Al-Adha sehingga dia sembahyang. Jadi sunat makan dulu sebelum daripada sembahyang pada hari raya Idul Fitri, dan sembahyang dulu baru makan pada hari raya Idul Adha adalah mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hikmah makan dulu pada hari raya Al-Fitr? Hikmah ni adalah supaya jelas
kita melakukan perkara yang dituntut oleh agama, ataupun kita melakukan perkara yang sesuai dengan hari tersebut. Sepanjang Ramadan kita berpuasa, keesokan harinya dituntut, dinamakan hari Al-Fitr, berbuka daripada puasa, maka kita terus makan pagi hari sebelum daripada kita keluar semayang. Manakala pada hari raya Idul Adha, oleh kerana hak yang paling comel adalah kita makan daripada binatang ibadat kita, maka pagi itu kita nak makan lagi, sebab kita nak makan awal pagi tersebut adalah daripada binatang ibadat korban kita, ataupun daripada ibadat korban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang disunatkan lagi pada hari raya adalah wayadhabu masyian bisakinah, dan pergilah ia kepada tempat sembahyang hari raya masyian, berjalan kaki, bisakinatin, dengan tenang, tak perlu gapuh, dengan tenang. Dia lebih afdal berjalan kaki daripada berkenderaan. Lebih afdal berjalan kaki berbanding dengan berkenderaan. Dan berjalan kaki itu jangan gaduh, jalan dengan tenang. Itu hak yang afdal, itu hak yang sunat. Setengahnya kata wala yukrahun naflu qablaha li ghairi al-imam, dan tidak makruh sembahyang sunat qablaha, qabla salatil Eid, sebelum daripada sembahyang hari raya, li ghairi al-imam, bagi selain daripada imam. Baik. Jadi apa yang disebut oleh Imam Nawawi adalah mengerjakan sembahyang sunat. Mengerjakan sembahyang sunat pada hari raya sebelum daripada sembahyang hari raya, hukum dia tidak makruh, hukum dia adalah boleh. Dia di sana ada khilaf di kalangan ulama tentang hukum melakukan sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang hari raya, selepas daripada sembahyang hari raya. Ulama berbeza pandangan. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah selain daripada imam, tidak makruh, boleh dia nak sembahyang apa jua sunat sebelum daripada dia sembahyang hari raya. Apatah lagi, kalaulah sembahyang hari raya itu dilakukan di masjid, dia datang ke masjid awal, sampai di masjid, sunat dia sembahyang tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat sebelum daripada dia sembahyang sunat hari raya. Lepas daripada dia sembahyang sunat tahiyatul masjid, boleh tak dia sembahyang sunat yang lain? Dalam mazhab Imam Syafi'i kata boleh, tidak dimakruhkan, boleh dia nak sembahyang. Banyak mana nak sembahyang sunat pun. Baik. Tapi selain daripada imam, manakala imam, makruh dia melakukan sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang hari raya. Bagi imam makruh dia melakukan sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang hari raya. Wallahu a'lam. Seterusnya kata Imam Nawawi lagi, yundabut takbiru bi ghurubi syamsi lailatayil 'idi fil manazili wat turuqi wal masajidi wal aswaq bi raf'i saut. Ni kita nak masuk dalam perbincangan berkenaan dengan takbir yang sunat diucapkan pada hari raya. Takbir yang disunatkan ataupun takbir yang sunat diucapkan pada hari raya, dia terbahagi kepada 2. Yang pertamanya nama dia takbir mursal, yang keduanya nama dia takbir muqayyad. Takbir mursal adalah takbir yang tidak diikatkan dengan selepas sembahyang. Takbir yang waktu dia tidak diikatkan dengan lepas sembahyang. Manakala takbir muqayyad adalah takbir yang diikatkan waktunya selepas daripada sembahyang.
Okey, kita ingat kita ada takbir mursal dan kita ada takbir muqayyad. Katanya yundabut takbir, disunatkan bertakbir. Ni takbir mursal. Takbir yang tidak diikatkan dengan lepas sembahyang. Bila-bila masa saja. Apabila masuk waktu dia, di mana saja kita berada, waktu mana pun, sunat kita bertakbir. Sunat bertakbir bi ghurubi syamsi, dengan lenyapnya matahari. Apabila lenyap matahari, sama ada pada malam hari raya Idul Fitri ataupun malam hari raya Idul Adha, sunat bertakbir. Jadi kalau orang tanya, bilakah permulaan masuk sunat takbir mursal? Jawapannya adalah apabila terbenang matahari pada malam raya. Terbenang matahari pada malam raya, maka bermulanya masuk waktu takbir mursal. Dari mana kita nak takbir? Tempat kita nak takbir di mana? Fil manazil, dalam rumah-rumah. Wat turuq, dan jalan-jalan. Wal masajid, dan di masjid-masjid. Wal aswaq, di pasar-pasar. Jadi pakat riuh belaka dalam rumah akad takbir, dalam rumah bertakbir, di masjid bertakbir, di tengah-tengah jalan, di pasar pakat bertakbir. Kerana hal itu dituntut oleh agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kamu menyempurnakan akan bilangan Ramadan. Dan lepas daripada menyempurnakan, dan hendaklah kamu bertakbir kepada Allah kerana hidayah yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita bertakbir selepas daripada Ramadan, maka masuk je malam raya, habis Ramadan, maka kita pakat bertakbir belaka. Itu dipanggil takbir mursal. Baik. Permulaan waktu dia adalah apabila terbenang matahari pada malam raya. Tempat untuk sunat kita bertakbir di rumah, di jalan, masjid-masjid, dan di pasar-pasar. Sunat takbir bi raf'is saut, dengan meninggikan suara bagi orang lelaki, dan tidak bagi perempuan. Sebab apa? Sebab untuk menzahirkan syiar hari raya. Allahu Akbar, biar riuh. Biar riuh. Bukan riuh main ngecung. Tempat kita riuh main ngecung je. Riuh pasal lagu raya. Pasal lagu raya. Riuh pasal lagu raya. Riuh duduk atas kepala. Riuh pasal lagu raya. Takbir raya dah. Allah. Pergi dengar semua. Siang malam pergi dengar. Masuk malam raya, dia pasang lagu raya. Baik, takbir raya dah. Hak yang disunat, dia tak buat. Hak yang tak comel mana, dia buat. Tu benda sebenarnya, benda hak yang tidak betul. Benda hak yang tidak tepat. Apa hak yang diperintahkan kepada kita, kita riuhkan dengan launan takbir apabila masuk matahari pada malam raya. Okey, penghujung takbir mursal tu bila? Katanya wal adharu idamatuhu hatta yuhrimal imamu bi salatil Eid. Kaul yang azhar adalah idamatuhu, mengekalkannya, at-takbir hatta yuhrimal imamu bi salatil Eid, sehingga bertakbiratul ihram imam dengan sembahyang hari raya. Daripada ibarat ini kita dapat faham bahawasanya takbir mursal permulaannya apabila terbenang matahari, penghujungnya apabila tok imam sembahyang raya. Apabila tok imam Allahu Akbar, habis dah takbir mursal. Baik. Ada sebahagian daripada orang kita, lepas daripada takbir, lepas daripada sembahyang hari raya Idul Fitri, dia takbir raya pula lepas daripada sembahyang. Itu adalah salah. Itu adalah tidak betul. Bukanlah dosa, tapi tidak betul lah. Salah. Sebab penghujung waktu takbir mursal adalah apabila tu imam mengangkat takbiratul ihram dengan sembahyang hari raya. Baik.
Katanya wala yukabbirul hajju lailatal adha bal yulabbi. Dan tidak bertakbir. Maksudnya tidak sunat bertakbir oleh orang yang mengerjakan haji pada malam hari raya Al-Adha, bal yulabbi, bahkan sunat dia bertalbiyah. Jadi takbir mursal yang kita cerita saat ni bukanlah disunatkan kepada semua kan. Bukan di sana ada golongan yang tertentu tidak sunat kepada dia bertakbir mursal, iaitu orang yang mengerjakan haji pada malam Lailatul Adha. Tidak sunat dia takbir mursal, bahkan sunat dia bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sunat dia bertalbiyah. Jadi orang yang mengerjakan haji sunat dia bertalbiyah. Jadi zikir yang disunatkan bagi dia adalah bertalbiyah. Manakala orang yang tidak mengerjakan haji, masuk je malam raya, sampai ketua imam angkat takbiratul ihram, sunat dia memperbanyakkan bertakbir. Jadi dinamakan sebagai takbir mursal. Katanya wala yusannu lailatul fitri aqiba as-salawati. Katanya wala yusannu, tidak disunatkan at-takbir lailatul fitri pada malam hari raya al-fitr. Aqibas salawati fil asah, selepas daripada sembahyang mengikut kaul asah. Maksudnya di dalam hari raya Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad. Sebab tu dia kata tidak disunat pada malam hari raya Al-Fitr selepas daripada sembahyang melaungkan takbir mengikut kaul yang asah. Tidak sunat. Maksudnya tidak disunatkan melakukan takbir muqayyad pada malam hari raya Idul Fitr. Tetapi orang yang sembahyang fardu pada malam tersebut, pada pagi subuh esok, sebelum daripada imam keluar sembahyang hari raya, sunat dia bertakbir selepas daripada sembahyang, tapi bukan takbir muqayyad, tapi takbir mursal. Sebab takbir mursal dia tidak disyaratkan, belum bayang ke lepas bayang dia tidak disyaratkan. Itu dia. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa yukabbirul hajju, dan bertakbir oleh orang yang mengerjakan haji. Wa yukabbirul hajj, takbir ini dipanggil dia takbir muqayyad, takbir yang dilakukan setelah daripada sembahyang fardu. Orang yang mengerjakan haji dia takbir min zuhrin nahri, min zuhrin nahri, mulai daripada sembahyang zuhur hari raya. Sembahyang zuhur hari raya mulalah sunat orang yang mengerjakan haji bertakbir setelah daripada sembahyang dia. Selepas daripada sembahyang dia, sunat dia bertakbir. Tapi bermula daripada zuhur. Bermula daripada zuhur hari raya. Wa yakhtimu bi subhi akhir at-tashriq, dan pada penghujung takbir tersebut saat itu dengan subuh akhir hari tashriq. Subuh akhir hari tashriq, iaitu hari yang ke-13, maka habilah waktu sunat dia bertakbir. Orang yang mengerjakan haji bertakbir. Wa ghairuhu kahwa fil adhar, dan selain daripada orang yang mengerjakan haji adalah kahwa, seperti orang yang mengerjakan haji mengikut kaul al-adhar. Orang yang tidak mengerjakan haji dia seperti orang yang mengerjakan haji mengikut kaul al-adhar. Iaitu sunat dia bertakbir mulai daripada zuhur hari raya hingga kepada subuh hari tashriq. Subuh akhir hari tashriq.
Jadi selain daripada orang mengerjakan haji, sama dengan orang yang mengerjakan haji mengikut qaul al-azhar. Wa fi qaulin, daripada satu pandangan, min maghribi lailatin nahar. Mulai daripada maghrib malam raya. Masuk je malam raya tu, sunat dah takbir muqayyad. Lepas daripada setiap sembahyang fardu. Setiap lepas daripada sembahyang. Wa fi qaulin min subhi arafata wa yakhtimu bi asri akhir at-tashriq. Pada satu pandangan adalah mulai daripada subuh hari Arafah. Mulai daripada subuh hari Arafah. Ini bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Mulai daripada subuh hari Arafah. Dan wa yakhtimu, dan penghujung bi asri akhir tashriq. Asar penghujung hari tashriq. Jadi permulaan takbir muqayyad adalah subuh hari Arafah, hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Subuh tu sunat dah takbir lepas bersemayam. Penghujung dia adalah asar hari tashriq. Jadi panjang sikit lah. 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari lebih kurang. Kata Imam Nawawi, wal amalu ala hada, dan beramal di atas ini sebenarnya. Wal amalu ala hada. Apa yang diamalkan adalah mengikut pandangan yang ketiga. Baik. Ini hak yang diamalkan. Baik. Katanya wal azharu annahu yukabbiru fi hadhihi al-ayami lil faitati war ratibati wan nafilati. Kaul yang al-azhar, ni pandangan yang kuat, bahawasanya bertakbirlah ia pada hari-hari ini untuk sembahyang yang lupa. Okey, dia ada qada sembahyang, ni pun qada sembahyang, lepas sembahyang qada sunat dia takbir. War ratibati, dan sembahyang sunat rawatib, lepas sembahyang sunat rawatib sunat dia bertakbir. Wan nafilati, dan sembahyang sunat yang lain. Lepas daripada sembahyang sunat duha ke, sunat dia bertakbir dalam hari-hari ini. Lafaz takbir ada beberapa riwayat. Wasighatul mahbubah, lafaznya hak yang dikasihi lah. Maksud al-mahbubah al-masnunah, hak yang disunatkan. Lafaz hak yang disunatkan adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 3 kali situ. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Okey, wa yustahabu an yazida, dan disunatkan bahawa menambahlah ia akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Tambah tu sunat. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Sunat ditambah. Seterusnya katanya walau syahidu yaumat 30 qabla az-zawal bi ru'yatil hilal al-lailatal madiyah aftarna wa sallayna al-'id. Wa in syahidu ba'da al-ghurubi lam tuqbal asy-syahadah. Aw baina az-zawali wal ghurubi aftarna. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dululah. Cuba kita nak tengok soalan, kalau sekiranya ada kita boleh jawab sekejap. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Jadi kita tengok soalan sekejap. Ada tak saudara pengurusi? Ada 3 soalan. Okey. Soalan pertama, salam Ustaz, maaf soalan luar 2 malam ni boleh. Satu, apakah hukum kita jual hadiah orang bagi kita tak ambil dah hadiah tu, nak pakai duit? Gimana tak? Okey, orang bagi hadiah kepada kita. Baik. Tiba-tiba kita nak jual. Apakah hukum? Kita nak tahu hukum, kita kena tengok syarat sah jual beli. Antara syarat sah jual beli adalah benda tu milik kita. Jadi kalau apabila orang tu berhadiah kepada kita, jadi bermakna barang tu milik kita. Boleh tak kita nak jual? Boleh, tak ada masalah. Dah takut orang yang beri kepada kita marah. Kalau marah begitu, tak payah beri lah. Ikut kita, tak boleh jadi barang kita, ikut kita. Kita nak jual ke, kita nak buat benda ke. Dia tidak salah kita jual barang yang orang bagi hadiah kepada kita.
Dia berbeza kalau orang tu wakaf kepada kita lain. Dia wakaf khusus kepada kita, maka waktu tak boleh jual. Kalau hadiah boleh jual. Wallahu a'lam. Soalan kedua, saya ngecak hari Isnin, Selasa mandi wajib. Seminggu lepas tu baru sedar ada cat di siku yang saya yakin kena hari Isnin itu lagi. Adakah memadai saya ratakan air di siku tu saja ataupun kena mandi semula dari awal? Qada solat seminggu tu boleh buat sikit-sikit tak? Ke wajib segera juga? Soalan ni. Okey, soalannya orang tu dia ngecat seminggu dah. Tiba-tiba dia dapati ada cat di tangan dia. Yang mana cat di tangan dia saat ni tu, dia mungkin dua. Yang pertamanya, dia yakin cat saat ni tu adalah cat awak minggu lepas. Yakin, memang dia tak main cat dah lepas tu. Memang awak tu dah. Satu. Yang keduanya, ada kemungkinan kena baru, ada kemungkinan kena lama dah. Okey. Kalau sekiranya dia yakin, cat tu dia kena lama dah, seminggu dah. Memang cat tu tak ada dah, sebab pasti dia main dah cat. Dia yakin. Maka bermakna wuduk dia tidak rata. Ada tempat yang dia tidak kena air pada anggota wuduk dia. Sebab cat duduk pada anggota wuduk. Baik. Jadi ada anggota tidak rata. Apabila tidak rata, maka tidak memadai wuduk. Sama juga, tidak rata dalam mandi wajib. Maka belum lagi terangkat hadas. Maka kalau disembahyang dengan mandi wajib tersebut, maka tidak sah sembahyang dia. Maka wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut. Adakah wajib segera qada? Tidak wajib segera. Buat sikit-sikit pun tak apa. Sebab dia tinggal sembahyang saat itu adalah kerana ada keuzuran. Wallahu a'lam. Soalan ketiga, salam Ustaz, soalan berkaitan solat Jumaat yang dibincang sebelum ni. Bagaimana kedudukan makmum yang hadir dan tidur semasa khutbah dan tidak mendengar hukum khutbah? Makmum dia mesti kena dengar hukum khutbah. Kalau dia saat itu cukup 40 orang. Rukun khutbah sebenarnya dah panjang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ittaqullah. Kalau kita perhati, 3 tu imam baca awal lagi. Hak yang wabel tu bukan rukun dah tu. Dia rukun khutbah yang pertamanya adalah memuji Allah. Khutbah yang pertama, khutbah yang kedua sama. Selawat kepada Rasulullah. Berpesan dengan taqwa. Ni ada pada khutbah pertama, khutbah kedua. Lepas tu, baca sepotong ayat suci daripada Al-Quran. Tak kira lah khutbah pertama, khutbah kedua pada apa. Lepas tu, yang seterusnya adalah berdoa kepada orang beriman dalam khutbah yang kedua. Kalau dia dengar tu, dia dengar belakang. Manakala hak yang dia tidur tu tekah hura. Okey, tu tak ada masalah dah. Gitu. Baik. Cuma kalaulah dia saat ni tu makmum hak yang 40 hak yang wajib kena dengar khutbah, ayat tidur. Kalau lebih daripada hak tu, lebih daripada 40, kalau tidur pun tidak memberi mudarat sembahyang Jumaat dia. Cuma tidur ketika khutbah ni bukanlah perkara hak yang comel. Kalau tak elok, tu nak buat mana, hak tu dimaaflah untuk dia. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi tak? Boleh. Saya nak bertanya satu soalan. Macam mana hukum apabila seseorang yang makmum masbuk, apabila seorang imam telah tertinggal tahiyat awal dan di akhir sebelum salam imam tersebut telah buat sujud sahwi. Jadi macam mana dengan makmum masbuk tadi? Adakah dia perlu mengikut sama untuk sujud sahwi? Terima kasih Ustaz. Jadi tu imam tinggal tahiyat awal. Tu imam tinggal tahiyat awal. Jadi apabila tu imam tinggal tahiyat awal, sunat tu imam sujud sahwi. Tiba-tiba makmum masbuk saat itu dia sampai kepada rakaat yang ketiga, dia tak ada lah dengan tu imam masa tu imam tahiyat awal. Jadi tu imam masa rakaat akhir tu imam pun lepas baca tasyahud, baca selawat, maka tu imam sujud sahwi dulu. Okey, apakah hukum makmum masbuk sujud sahwi? Hukum makmum masbuk sujud sahwi ketika itu adalah wajib. Bukan sunat lagi. Tu imam sunat tapi dia wajib kerana mengikut imam. Andai kata dia tidak ikut sujud sahwi bersama dengan imam,
dengan sengaja dan dia tahu hukum haram, maka batal sembahyang dia kerana dia telah menyalahi imam. Sedangkan Rasulullah menyuruh kepada kita supaya mengikut imam. Baik. Jadi kalau imam sujud sahwi, makmum wajib kena sujud sahwi. Wallahu a'lam. Jadi itulah sahaja soalan untuk malam ni. Jazakallah kepada Fadil Ustaz dan diharapkan segala pertanyaan ni boleh jawablah insya-Allah. Jadi untuk yang terakhirnya, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz dan kepada sahabat-sahabat yang join daurah kita pada malam ini. Jadi insya-Allah esok akan sambung pula pengajian kita saat. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi yang terakhirnya marilah kita sama-sama tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.